Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu 'amman tasha'. Allahumma fasrifhu 'anna wa 'an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dhararina wa biladina wa biladil muslimin. واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, seawalnya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kitab. Dan seperti biasa sebelum itu kita membaca semuka daripada ayat suci Al-Quran Karim. Dan kita masuk juzuk yang ke-30 lah. Jadi juzuk 30 ni tak semuka lah. Jadi pada surah lah. Surah apa? Surah Asy-Syams 595. Surah Asy-Syams. Jadi kita baca dua surah lah, Al-A'la, Asy-Syams dengan Al-Lail. Al-Lail malam. Pada malam kita akan baca surah Al-Lail. Baik, kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah kita membaca dua surah secara talaqi, surah Syams dan Al-Lail. Jadi insya-Allah kita akan teruskan pengajian kitab dengan menggunakan kitab Sirus Salikin, masih pada bab yang ke-6 pada menyatakan rahsia haji, dan pada pertemuan yang lepas kita membicarakan perkara yang ke-6, jumlah yang ke-6 pada menyatakan wukuf dan barang yang dahulu daripadanya. Jadi kita sempat bicarakan semuka lebih sikit. Jadi kita sambung pada muka surat 396. Kita bumi. Baik. Jadi masih panjang lagi lah perjalanan menceritakan tentang wukuf ini. Ya, karena masa kita terbatas 30 minit sehingga masuk waktu Isya. Jadi kita terus kepada apa yang kita nak bicarakan. 396 sambungan daripada membicarakan atau menyatakan wukuf. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin Allahumma amin. Sebelum ni kita dah bicarakan masuknya waktu wukuf, masuk waktu zuhur. Dan ketika itu Imam Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad khutbah. Masuk saja waktu zuhur, khutbah pertama. Khutbah yang ringkas. Khutbah ni kalau khutbah Jumaat kita rasa panjang, memang panjang sikit lah, lebih kurang panjang-panjang pun tak sampai sejam. Panjang pun kalau berkhutbah boleh jadi 30 minit. Tapi kalau baca khutbah dah 15 minit je. Tiap khutbah tu dalam lebih kurang 7-8 muka surat, 15 minit je. Tapi boleh jadi kita puasa. Biasa kita duduk dengar orang kita dulu bagi pening, ngantuk dan sebagainya, biasalah dengar khutbah. Dalam 15 minit khutbah pertama. Tapi kalau ikut khutbah asalnya pendek 5 minit cukup rukun, kemudian cukup rukun, lepas tu ayat-ayat Quran, lepas tu uraian Quran sikit, barakallah. Boleh saja nak buat pendek. Kalau yang sebelum ini kan, kalau kata Rasulullah Muhammad, Jumaat raya jatuh atas hari Jumaat kan. Kalau raya Idul Fitri tak ada masalah sangat. Idul Adha kan orang sembelih binatang sembelihan korban, hari raya haji pertama tu. Ada orang kata payahlah raya haji ni jatuh terima, kita buat hari kedua dah kok. Ada orang nak buat hari pertama kok. Jadi hari masa Jumaat tu ialah kan pagi tu 20 lembu sembelih, lembu lapor, lembu nanti. Jumaat pergi juga. Jadi hak masa tu kalau nak pendek boleh. 5 minit ada sekali kan jatuh atas Allah Sayyidina Muhammad hari Jumaat. Baru ni lah kan. Baru ni semua pun tak pasti hak ada sebelum tu kita baca khutbah, tak baca khutbah dah berkhutbah. Biasanya kita buat pendek cukup rukuk, pesan sikit, baca Al-Quran, terjemahan, pesan sikit, barakallahu fiikum. Lepas tu jemaah pun tengok pendek sangat pun jadi masalah pula. Ya betul, terima ni pendek sangat pula. Kita nak bagi pendek pasal tengok orang yang berpetih ya kan. Baik, jadi kita sambung. Jadi khutbah ni khutbah Arafah. Masa waktu khutbah lebih kurang 5 minit 5-10 minit. Kemudian duduk antara khutbah tu muazzin azan. Azan zuhur. Zuhur masa tu. Kemudian selepas azan zuhur, khatib bangun untuk khutbah kedua. Sedingkah yang tadi pendek, juga khutbah kedua lagi pendek.
Kemudian lepas khutbah kedua iqamah. Mana dalam masa tu, sebab apa khutbah mari masuk gelincir matahari juga, pasal masuknya waktu wukuf di Arafah. Baik, kita sambung dan tiada sunat ia puasa pada hari Arafah itu supaya kuat ia berdoa. Ini bagi tiada sunat ni bagi orang yang mengerjakan haji. Orang yang duduk di Makkah yang mengerjakan haji. Yang tiada mengerjakan haji, sunat Arafah, sunat puasa hari Arafah, sunat besar. Kerana ganjaran pahala yang besar. Sunat hari Arafah ni lebih lagi banding sunat 10 Muharram Ashura. Ya, kerana hadis Nabi sebut barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah maka akan diampunkan dosa dia setahun dan setahun yang akan datang. Hari Ashura setahun yang lalu. Jadi orang yang tidak mengerjakan haji sunat puasa. Yang ni bagi yang mengerjakan haji. Dia kena jelas itu. Mentah lagi kata tiada sunat pun. Ni bagi orang yang duduk di Arafah, pada Arafah, supaya kuat ia beribadat. Kuat ia berdoa, kuat dia beribadat, kuat. Dan sehingga jangan keluar ia dari bumi Arafah itu, melainkan kemudian daripada masuk matahari, supaya menghimpunkan antara siang dan malam di bumi Arafah itu. Makna disuruh kepada kita agar jangan meninggalkan Arafah sehingga masuk matahari, terbenam matahari, masuk maghrib, supaya berhimpun dua siang dan malam di Arafah. Ya, kerana kan kita bicarakan Arafah ni, buku di Arafah ni berada seketika di padang Arafah, bermula gelincir matahari sehingga terbit fajar. 10 gelincir matahari 9 Zulhijjah, terbit fajar 10 Zulhijjah tu. Antara masa tu berada seketika. Jadi selesai sembahyang zuhur ni, kalau ikutnya selesai sembahyang zuhur ni boleh dah keluar. Tapi kita digalakkan untuk duduk lagi, kerana tempat bumi Arafah tu pada hari Arafah 9 Zulhijjah di bumi Arafah antara masa dan tempat yang mustajab doa. Itu di Arafah, di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi rugi ya. Jadi berhimpun dua. Kalau cantiknya sampai habis masa, sampai terbit fajar keesokan harinya. Mana tidur di Arafah, tidur di kemah di padang Arafah. Menghimpunkan antara siang dan malam di bumi Arafah itu. Ada siang ada malam ada. Dan jika dapat wukuf dia pada hari yang ke-8, barang satu saat pada ketika tersalah bilangan bulan, maka dia itu terlebih baik akan memelihara akan hajinya itu. Jadi ini mari terlebih afdal lah. Jika dapat wukuf dia pada 8 Sayyidina Muhammad, 8 Zulhijjah ni, hari tarwiyah lagi. Maksud 8 Zulhijjah ni sebelum terbit fajar pada 9. Bukan 8 tu sebelum gelincir belum terbenam matahari tu. Kan? Makna sehari awal. Dia mari ke Arafah sehari awal. Itu terlebih afdal lah. Atas disebut situ terlebih baik akan memelihara akan hajinya jika tersalah bilangan bulan. Macam mana tersalah bilangan bulan tu? Kan bulan sebelum Zulhijjah tu Zulqa'dah. Jadi Zulqa'dah tu digenapkan dia menjadi 30 ataupun 29. Kalau 29 maka 9 Zulhijjah tu dia akan 8 lah. Kalau lah kita katakan, ini masuk dari sudut pandangan dalam kitab ni. Tahun tu Zulqa'dah 30 Zulqa'dah. Maka 9 Zulhijjah tu sekianlah kan. Maka kalau sekiranya tersalah bilangan bulan, maksudnya bulan tu bukan 30, Zulqa'dah tu bukan 30, 29 ya. Jadi terawal sehari lah kan. Jadi begitu. Tapi tak ada masalah. Kerana perkara ni perkara ijtihadi. Maksudnya ru'yah lah kan. Ru'yah dan hisab.
samalah dengan Allahumma salli ala Muhammad, Ramadan kan. Ramadan kemudian raya, 3 lah. Kita ni dalam nak menentu tengok anak bulan ni, dalam 3 lah. Kita dalam kita kata nak tahu kan. Duk kira kata sebut mana, tunggu 3. Tapi hak besar sikit lagi tu anak bulan raya puasa. Anak bulan Ramadan ni tak berapa mana kan. Tapi kita ni insya-Allah semualah kan. Pasal anak bulan Ramadan tu kita nak puasa Ramadan. Anak bulan Syawal nak raya. Anak bulan Zulhijjah nak Allahumma salli ala Muhammad, haji itulah. Baik. Sebenarnya dia tak ada masalah lah. Cuma disebutkan di sini terlebih baik kalau mari awal lagi, tak ada masalah. Jangan mari awal 8 Zulhijjah tak masuk 9 keluar dah. Ni tak sempurna. Pasal tak masuk pada 9. Disebutkan sini jika dapat wukuf ia pada hari yang ke-8, mari awal lagi. Mana 8 Zulhijjah ada di Arafah, masuk 9 masih ada lagi. Itu terlebih baiklah. Begitu. Baik. Dan dengan itu sentosa daripada luput di Arafah. Aman daripada luput di Arafah. Pasal kita dah awal dah, sampai dah di Arafah. Takut dia tu ada gangguan dalam perjalanan dan sebagainya, maka boleh jadi terluputlah. Jadi bila dah sampai awal 8 Zulhijjah tu ada di Arafah ni, maka sentosalah daripada luput dia. Baik, kemudian dan barang siapa luput wukuf di Arafah hingga terbit fajar pada malam yang ke-10, maka sesungguhnya luputlah hajinya. Orang yang tak boleh sampai di bumi Arafah, di padang Arafah tu mula gelincir 9 Zulhijjah sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Ia sampai-sampai subuh dah 10 Zulhijjah. Maka orang ni luputlah wukuf dia. Maka luputlah hajinya. Tak bolehlah haji. Makna tak sah dah haji dia lah. Maka wajiblah atasnya tahallul daripada ihramnya itu dengan beramalkan amal umrah, iaitu tawaf dan sa'i dan bercukur. Maka dia umrah dia lah, dapat umrah. Haji pasal tak boleh pasal luput. Jadi Arafah je yang kita sebut sebagai ada masa dia, time frame. 9 Zulhijjah, gelincir matahari 9 Zulhijjah masuk subuh. Kemudian terbit fajar 10 Zulhijjah masuk subuh. Masa tu siapa-siapa yang tidak dapat hadir di padang Arafah masa tu, maka tidak ada haji bagi dia untuk tahun yang itu. Yang lain-lain tak boleh lagi di Arafah. Baik. Maka bila luput wukuf ni, umrah masih lagi boleh. Pasal umrah dia tak ada masa. Masa yang kita kata time frame seperti wukuf tadi. Kemudian selepas daripada tahallul tadi, hanya dia melaksanakan umrah, tawaf dan sa'i cukup. Kemudian maka menyembelih dam luput itu, iaitu seperti dam tamattu' yang telah terdahulu itu. Dam bagi yang terluput wukuf ni sama dengan dam haji tamattu', haji qiran, iaitu dam tertib takdir. Tertib takdir iaitu Allahumma salli ala Muhammad, dia ada tertib susunan, kemudian ikut kemampuan. Tertib susunan yang pertama adalah sembelih seekor kibas atau kambing. Kemudian tidak mampu berpuasa 10 hari. Berpuasa 10 hari. Baik, 3 hari di Makkah, 7 hari di kampung halaman. Baik, itu tidak mampu, itu tertib. Maksud tak mampu sembelih kambing. Kalau mampu kena sembelih kambing lah. Baik. Kemudian itu menyembelih dam luput itu. Jadi sembelih kambing. Dan wajib diqadanya akan hajinya pada tahun yang lagi akan datang dengan bersegera. Ia kena qada, maksudnya kena buat haji. Tahun depan kena pergi buat haji pula. Baik. Iaitu pada sisi Allahumma salli ala Muhammad terluput
Sapa-sapa masuk subuh dah. Subuh 10 Zulhijjah kan, duku dah lah, lepas dah. Lepas masa. Ya. Dia dalam keadaan biasa ni tak ada masalah sangat pasal dia rombongan kan. Cuma yang boleh jadi duku ni yang ialah diuji oleh Allah dengan sakit kan, masuk wad. Terlantar di hospital, maka tak dapat lah. Maka ni antara yang dia apa nama jalan. Jadi kalau hak terlantar tu, tapi dia dah buat umrah dah sebelum daripada buku tu kan, boleh jadi dia lupa dan sebagainya. Itu ujian. Dan segala yang terlebih aham, terlebih penting sangat, yang dibimbangkannya, dikerjakannya pada hari Arafah itu ialah membanyakkan berdoa. Terlebih penting, aham, teramat penting lah. Penting sangat. Tersangat penting. Guru mana bahasa kadang kata dia pasal sangat tu dah banyak buat dah, tak perlu lah terlebih sangat. Terlebih dah, sangat lagi kan. Itu bahasa lah, dah lah. Kita sebut aham, makna yang paling penting lah. Makna yang paling penting di Arafah tu, apa dia punya ni, apa yang kita kena banyak, ialah memperbanyakkan berdoa, banyak berdoa. Karena pada hari wukuf di Arafah dan di tanah Arafah, pada perhimpunan manusia yang amat banyak terlebih harap akan mustajab doanya. Itu ada sebut tadi, mustajab doa di bumi Arafah pada hari wukuf tu. Mana 9 Zulhijjah pada hari wukuf dia pada Arafah. Mana di pada Arafah pada 9 Zulhijjah. Hari lain tak masuklah. Pasal masa tu, hari tu. Dia kan ada masa mustajab, masa dia mustajab, ada tempat mustajab. Yang ni tempat tu, masa tu. Himpun dua tu, berhimpun masa dan tempat. Terlebih Allahumma salli ala Muhammad, mustajab lah ya. Mustajab doa daripada Allah lah. Mana perbanyakkan doa. Dan doa yang terlebih afdal dibaca pada hari Arafah itu, iaitu diriwayatkan daripada Nabi SAW, daripada ulama yang soleh-soleh yang dahulu itu ialah, ini antara doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kita baca selepas hari sembahyang kan. Sembahyang maghrib subuh kita baca 10 kali. Cuma ada tambahan sikitlah lafaz ni. Kita baca tambahan di sini, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Ya kita lafaz lalu, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua cuma tengah ni dimasukkan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, melainkan Allah Ta'ala pada esa dia. Tiada yang menyekutui baginya la syarikalah, dan baginya kerajaan, lahul mulku walahul hamd, baginya segala puji, yuhyi wa yumiit, dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Ditambah pada lafaz tadi wa huwa hayyul la yamut. Jadi yuhyi wa yumiit, dia yakni Allah menghidupkan, wa yumiit dan mematikan. Wa huwa, kita menyatakan bahawa dia yakni Allah hayyun la yamut, dan iaitu yang hidup, yang tiada mati, biyadihil khair, yang menjadikan dengan kudrahnya akan segala kebaikan atau kebajikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan iaitu kuasa atas menjadikan sesuatu. Ni lafaz ni, lafaz Allahumma salli ala Muhammad, zikirlah. Zikir ni sini ni lafaz zikrullah. Zikrullah, walaupun disebut sini doa kan. Doa ni maksudnya yang kita lafaz ni, banyakkan lafaz. Jadi zikir tak ada mari doa lagi ni. Kan tak ada mari doa lagi ni. Mari doa tukuh dia pula sambung dia. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura. Wahai Tuhanku,
Jadikan olehmu dalam hatiku akan nur, dan dalam pendengaranku akan nur, dan dalam penglihatanku akan nur, dan pada lidahku, pada lisanku akan nur. Kemudian ini doa mari belakang. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Tuhanku, bukakan olehmu bagiku akan hatiku, dan mudahkan olehmu akan segala perbuatanku. Allahumma lakal hamdu kama taqulu wa khairan mimma naqul. Wahai Tuhanku, bagimu segala puji seperti yang Kau kata dan terlebih baik daripada yang kami kata. Allahumma laka salat, Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa ilaika thawabi wa ilaika ma'abi wa ilaika thawabi. Wahai Tuhanku, bagimu sembahyangku dan bagimu hajiku dan bagimu hidupku dan bagimu matiku, dan kepadamu aku kembali dan kepadamu tawabku pahala. Allahumma inni a'udzubika min wasawisis sadri wa syatatil amri wa adabil qabr. Wahai Tuhanku, aku minta peliharakan dengan Engkau daripada was-was hati. Wasawisis sadri, was-was hati. Was-was mari ke dalam hati. Dia datang daripada syaitan. Dia mari waswah hati. Hati dia mari waswah, mari dari hati, ya kan? Kita ambil wudu, tersempurna wudu, ambil wudu lagi, ni mari dari hati. Atau mandi wajib, tersempurna mandi, cuma jam mandi wajib, tersesat-sesat. Itu mari waswah. Dan daripada wasyatatil amri, bercerai-berai perbuatanku, wa adabil qabri, dan daripada siksa kubur. Satu lagi, masih isyarat. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yaliju fil laili wa min syarri ma yaliju fin nahar wa min syarri ma tahubbu bihi ar-riyah wa min syarri bawa'iqid dahr. Wahai Tuhanku, aku minta peliharakan dengan Engkau daripada kejahatan yang masuk di dalam malam. Min syarri ma yaliju fil laili, kejahatan yang masuk malam. Wa min syarri ma yaliju fin nahar, dan daripada kejahatan yang masuk dalam siang. Wa min syarri ma tahubu bihi riyah, dan daripada kejahatan yang berhembus dengan dia itu oleh angin. Wa min syarri ma tahubu bihi riyah, mari melalui hembusan angin. Ada orang buat apa, sihir kan melalui angin. Mari sihir masuk angin hak santau kan. Santau tu sihir melalui riyah angin. Wa min syarri bawa'iqid dahr, dan daripada kejahatan yang masuk membinasakan di dalam tahun. Allahumma inni a'udzubika min tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Wahai Tuhanku, bahawa aku meminta peliharakan dengan Engkau daripada berpindah afiat, dan daripada terkejut datang siksa, dan daripada segala murka. Ada lagi ni doa panjang lagi lah. Tapi mari ni doa-doa lah. Jadi ini doa yang diajarkan. Sama ada kita boleh hafal, kita hafal lah. Doa ni bukan hanya di padang Arafah, pada hari Arafah saja. Dia doa ni kerana bersifat umum tadi kan. Jadi boleh kita nak baca doa-doa ni. Cuma di padang Arafah ni kan kerana masa panjang kan, banyak orang baca doa. Pelbagai doa lah kita boleh baca. Doa apa pun, bahasa Arab boleh, bahasa ibunda kita pun boleh. Kalau payah nak ingat, ada yang hafal. Ada buku kita Al-Qur'an tu baca, tak ada masalah kan. Tu atau mari ikut bahasa ibunda kita lah, taklah nak apa. Baik. Jadi kita sampai situ dulu, nanti kita akan sambung pada doa-doa yang seterusnya. Ya, kita bacalah doa-doa ni pasal dalam kita baca hadis doa kita samalah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan apa yang kita lafazkan dalam doa-doa yang diajarkan dalam kitab Sirrus Salikin ini. Sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. Mudah-mudahan diberikan kefahaman dalam apa yang kita bicarakan pada malam ini. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa
وجملنا بالعافية اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله